Walaupun orang puji kau bagus, kau terbaik, kau power lah, syarikat kau besar, kau dapat gaji besar jadi kreator, kau cantik kan. Tapi sebab kekosongan tu sebenarnya hanya boleh diisi oleh orang yang paling dekat dengan dia, iaitu mak ayah sendiri. Mungkin waktu kecil kita tak dapat PS2, kita pernah minta PS3 dengan bapak, bapak tak bagi kan. Dah dapat 5A PSR tak bagi juga, bapak kata ni lara semua kan. Tapi kawan-kawan sekeliling kita semua dapat game. So menyebabkan kita mengharapkan benda tu. Sebenarnya kita bukan nak game tu, tapi kita nak pengiktirafan, kata-kata daripada ayah, kata kita dah buat yang terbaik. Kalau tengok ke belakangan ni, istilah inner child ni ramai orang guna kan. Ada orang kata inner child ni adalah watak kanak-kanak yang kau kena kembangkan dia. Ada orang kata kau kena tutup mata, bayangkan wajah kau waktu kecil dulu dan kau peluk dia. Banyaklah definisi yang ada. Sebenarnya inner child ni dia adalah satu istilah yang merujuk kepada unmet emotional needs, iaitu keperluan emosi kau yang tak cukup waktu kau membesar. Contohnya, dia membesar dalam keadaan di mana ayahnya seorang yang cold, tak connect. Pergi kerja, balik kerja just nak tidur, kalau anak bising marah. So dia tak cukup the emotional needs perkembangan daripada ayah sendiri. Menyebabkan bila dia besar, dia tak ada attachment yang kuat kepada adult male figure. Contohnya dia ada isu lah bila dia bekerja, dia ada boss yang mungkin ada, bukan ayah dia tapi mungkin perangai seakan-akan mengingatkan kepada ayah dia kan. Mungkin ada dari segi penampilan ke, cara bercakap ke, mungkin personality. Dia tak tahu sebab dia tak ada awareness benda ni, tapi badan dia tahu, emosi dia tahu. Dia punya subconscious sedar bahawa ni macam bapak kau dulu. So dia akan bagi resentment yang sama. Tapi resentment tu cara adult lah. Dia bukannya adult tu dia tantrum nangis-nangis, tapi tantrumnya adalah mungkin bergaduh dalam meeting kan. Cepat terasa, lepas tu dia akan membawang bos tu, dia akan bergosip, dia akan tantrum cara adult. So bila ada unmet emotional needs ni, dia tak terhad kepada jantina. Perempuan pun boleh ada alami benda ni. Cuma kenapa kita tekan kepada lelaki? Sebab lelaki dah terbiasa untuk tidak beremosi. Sebab bila sebut emotional kan, orang membayangkan anak perempuan beremosi. Tapi lelaki ni tak boleh nangis kan, kau kena kuat, kau jangan ni. Menyebabkan kita ada unmet emotional needs ni, keperluan emosi yang tak cukup. Dan bila besar kan, dia seolah-olah saya tak kata dia watak, dia seolah-olah diri kau tu yang kanak-kanak tu masih tak membesar. Physically kau dah dewasa, tapi emotionally kau masih lagi kanak-kanak yang mengharapkan validation, mengharapkan pujian, mengharapkan kata-kata semangat, motivasi daripada ayah sendiri atau mak sendiri. So bila membesar dia mengharapkan benda ni tapi dia tak dapat, dia akan mengharapkan dengan orang luar. Dari segi dia punya pangkat kerja, dari segi gaji tinggi, dari segi projek dia dekat tempat kerja semua. Walaupun orang puji kau bagus, kau terbaik, kau power lah, syarikat kau besar, kau dapat gaji besar jadi kreator, kau cantik kan. Tapi sebab kekosongan tu sebenarnya hanya boleh diisi oleh orang yang paling dekat dengan dia, iaitu mak ayah sendiri. So selagi mana dia tak dapat validation dan motivation dan juga acknowledgement daripada mak ayah sendiri, selagi itulah semua kata-kata pujian tu hanya singgah ke pipi dan berlalu macam tu je. Dia akan rasa happy bila orang puji, rasa seronok, rasa bangga, tapi dia takkan dapat memenuhi void dalam diri dia. So ni kita orang panggil inner child tu. Dia bukannya berkaitan dengan watak dalam diri kau, ada generasi ada kanak-kanak, tapi lebih pada konsep tu sendiri, the unmet emotional needs. Sebab tu kalau kita perasan kan, bila kita dah semakin dewasa, terutama lelaki yang dah kahwin semua kan, kadang-kadang kita akan kembali balik pada hobi yang kita buat waktu kecil. Contohnya, mungkin waktu kecil kita tak dapat PS2, kita pernah minta PS3 dengan bapak, bapak tak bagi kan. Dah dapat 5A PSR tak bagi juga, bapak kata ni lara semua kan. Tapi kawan-kawan sekeliling kita semua dapat game. So menyebabkan kita mengharapkan benda tu. Sebenarnya kita bukan nak game tu, tapi kita nak pengiktirafan, kata-kata daripada ayah, kata kita dah buat yang terbaik. So bila kita dah besar, kita akan cuba memenuhi kekosongan yang tak cukup ni dengan beli game. Dan kita main setiap hari. Dan game yang kita main pun kebanyakannya bukan game-game baru pun. Kita mungkin main game-game lama, game-game yang contohlah GTA Vice City waktu kita membesar dulu. Game-game yang mengingatkan balik pada nostalgia yang lama. So bila kita main nostalgia lama tu, seolah-olah macam kita nak berada di dunia kita yang dulu tu. Tapi itulah keseronokannya, kita akan nostalgia berada di situ balik. Tapi itu sebagai coping lah, itu sebagai cara untuk kau berhadapan dengan tekanan yang sekarang kan. Tekanan kerjanya, nak kena hadap bos, gaji rendah, tekanan hidup. So itulah cara untuk kau kembali menjadi happy. Sebab bila kita kanak-kanak, waktu tu lah waktu kita happy kan, tak payah fikir pasal kerja, tak payah fikir pasal duit. So itulah momen paling seronok dalam hidup. So kita nak kembali balik ke momen tu supaya kita dapat rasa balik keterangan yang sama. Tapi kita kena ingat, itu hanyalah situasi hidup. Macam tadi kan, bila seseorang tu dia minta PS, dia minta game ni daripada ayah dia kan, yang sebenar-benarnya yang dia nak adalah dia nak ayah dia bangga dengan dia. Dia nak ayah dia kata bahawa Along, papa bangga dengan Along, papa support kerja apa yang Along buat. Maksudnya adalah dia mampu untuk dapat sokongan yang daripada orang yang paling dia sayang, paling dia respect, paling dia dapat, walaupun dia tak sedar benda tu.
mungkin dia resent kepada ayah sendiri ke mak dia. Tapi jauh di sudut hati, psychologically, itu yang diharapkan. Sebab manusia ni dia akan membina attachment dengan orang pertama yang menjaga dia. Kita panggil sebagai caretaker. Caretaker ni boleh jadi mak ayah, boleh jadi atuk nenek kalau jaga dari kecil. Apa-apa saja watak dewasa yang memenuhi keperluan paling simple, fizikal. Menangis dapat susu. Nak mandi badan masam, ada orang mandikan. So basic as physical to the basic as emotional. Bila menangis, ada orang validate. Bila rasa marah, ada orang tenangkan. Sebab tu dia cukup physical. Dia ada baju, dia ada rumah, kan? Dia ada makanan nak hidup. Tapi emosi ni kadang-kadang tak cukup. So benda ni lah ibaratnya macam tangki fizikal kau dah penuh, tapi tangki emosi tu tak pernah penuh. Kau isilah dengan kasih sayang apa pun, kau cuba pujuk, tengok main PS ke apa semua, tapi dia tak pernah penuh. Sebab apa? Sebab tabung tu sendiri ada bocor kat bawah. So bocor tu hanya boleh ditampal dengan apa yang dia perlukan, iaitu strong tu feeling, attachment tu balik. Biasanya yang dewasa ni dia apa dia buat adalah dia akan cuba spend masa dengan ayah dia, kan, pergi buat aktiviti ke, pergi mancing ke, main bowling ke, apa saja yang dia buat, asalkan dia akan dapat balik physical attachment tu balik. Kalau korang pernah alami luka-luka emosi waktu kecil dulu, trauma kanak-kanak, mungkin cara layanan ibu bapa dan adik-beradik, dan nak berdamai dengan luka tersebut, dalam buku Mendewasa Luka ni, harapannya adalah korang dapat validate balik perasaan tersebut. So boleh dapatkan buku Mendewasa dengan Luka ni, penulisan oleh aku sendiri dekat MS Studio.